Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ثم أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ni. Allah Ta'ala kurniakan kesempatan umur pada kita semua. Alhamdulillah, hari ini dah masuk hari yang ke-8 Syawal. Ya, kita masih meraihkan perayaan yang dikurniakan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan perayaan yang Allah berikan pada kita ini, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan kita melaksanakan ibadat-ibadat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, khususnya solat fardu 5 waktu, menutup aurat, solat sunat, puasa sunat, sunat 6 dan sebagainya. Tanda kita tidak menjadi hamba kepada Ramadan, sebaliknya kita menjadi hamba Allah Ta'ala berterusan sehinggalah kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah secara ringkas pagi ni, Pak kata Iman Nordin tadi ada kenuri lah apa kan, banyak kenuri. Saya duduk di Medan Kelebang Restu, masjid macam ni jugalah, besar imarah. Kalau solat subuh tu 7 saf. Masjid Jami' Medan Kelebang Restu. Kat Kelebang Jaya, Kelebang Putra belah kanan, Kelebang Restu. Rumah saya belakang masjid lah, jalan kaki pun sampai. Kami punya style, trend kami ni kebanyakannya buat kenuri lepas subuh. Jadi bila lepas main subuh ni, jemaah subuh ni terus pergi kenuri. Betul, saya pun pelik tak kenapa buat subuh kan. Sebab lagi senang, tangkap jemaah je buat kenuri kan, selamat. Ada satu tempat tu lepas subuh, kuliah subuh buat kenuri, dijamunya nasi biryani. Mana makan biryani pagi subuh kan. Makan je ustaz, tengah hari tak makan. Biryani kambing dijamu lepas main subuh. Tak payah pening-pening nak cari sampai ke Penang lah apa, tu kedai tutup sekarang kan. Rezeki lah orang beriman ni, orang mari ke masjid ni, rezeki rohani pun dapat, jasmani pun dapat. Itu tanda orang sayang orang masjid.
Mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga, mudah-mudahan amin bil alamin. Tuan-tuan dan puan sekalian, ringkas insya-Allah. Saya nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sifat orang beriman. Bagaimana keadaan orang beriman ni dalam proses dia menjalani kehidupan harian dia. Orang beriman ni dia sentiasa positif pemikiran dia. Apa sahaja ketentuan Allah dalam kehidupan dia, dia positif. Dia tak akan sesekali dia tak akan bersangka buruk. Dia tak akan menyalahkan takdir Allah terhadap diri dia. Kita ambil contohlah. Kita ni mungkin tak diuji dengan kesusahan, kesakitan. Cuba tengok sahabat-sahabat kita yang Allah uji dengan ujian, kesakitan, kesusahan. Sebagai contoh, kesakitan orang yang kanser, yang tak ada peluang untuk baik macam orang biasa. Saya ada join satu grup kanser usus ataupun grup kanser lah. Ada satu pemuda ni namanya Hafiz Matale. Dia ni doktor tau. Doktor Hafiz Matale. Dia orang Sarawak tak silap saya. Saya saja join tu sebab saya nak tengok macam mana keadaan orang yang kanser dalam tu. Dia post dalam wall Facebook dia apa semua. Tapi ada satu ni Hafiz Matale ni, kalau tak silap saya dia kanser tapi tahap 4 lah. Mula badannya macam saya lebih kurang. Lama kelamaan ditarik nikmat tu sampai kurus badannya. Sebelum saya pergi umrah bulan 2, saya tengok satu post daripada dia. Ada beberapa post. Alhamdulillah hari ni dah menjalan sesi kemoterapi yang ke-4 dia kata. Ada 3 lagi. Dia ada 7 kemoterapi dia kena radioterapi tu. 7 kemo dan radioterapi dah disebut itulah. Dia kena hadap lah benda tu. Dia kata alhamdulillah saya yang ke-4 dah. Ingat semua yang dalam Facebook, kanser yang menghidap kita, bukan kita yang menghidap kanser. Dia cerita lebih kurang. Kanser tu datang tompang kita. Jadi dia kata hari ni hari terakhir saya kemo, walaupun ada 3 kali lagi kemo. Saya kata kenapa dia cakap begitu? Rupanya doktor dah bagi tahu kemo yang ni terakhir sebab 3 lagi kemo ni badan saya tak mampu untuk kemo. Dia kata dan yang paling menggembirakan saya ditempatkan di ward paliatif. Macam mana boleh sebut gembira masuk ward paliatif ni? Biasanya kalau orang kanser ni pergi ward paliatif, tak kira sakit apa, ward paliatif care ni, dia tidak ada time untuk kita nak melawat dia. 24 hours kita boleh lawat dia. Maksudnya rawatan rapi yang biasa siapa yang masuk di palliative care ni, dia memang tak ada harapan untuk sembuh dan dia akan mati. Tapi dia kata alhamdulillah. Saya kata ya Allah, macam mana kuatnya semangat dia. Dia bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Kalau ditakdirkan Allah matikan saya sekarang, kalau bolehlah saya nak minta supaya Allah lewatkan sikit ajal saya, supaya saya dapat pergi umrah, menunaikan umrah. Disebut dalam tu. Saya pergi umrah lah, balik-balik tiba-tiba ada satu post daripada adik dia mengatakan dia dah meninggal dunia. Umur dia tak silap 35 tahun, muda je. Kena kanser. Baik, saya bila lihat kita berada di tempat ni, kita boleh berhadapan tak dengan ujian dengan Allah bagi pada kita. Macam-macam lagi lah ujian yang kita lihat Allah beri kepada orang luar sana dan kita sendiri menerima ujian. Tapi dalam hadis ini Nabi SAW sebut berkenaan dengan kehebatan orang beriman,
mereka sentiasa positif dalam menghadapi pelbagai ujian kehidupan mereka. Nak ke depan ni, banyak ujian yang Allah beri, dia sentiasa bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim? An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah wa in asabathu darra'u sabar fakana khairan lah. Daripada Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, sungguh baik nasib orang yang beriman, kerana dalam semua keadaan mereka mendapat kebaikan. Ajaban li amril mu'min, sungguh baik. Ajaban ni dia sama macam ta'ajub. Apa dia ta'ajub? Hebat. Kita kalau pergi tengok jalan mana-mana, kalau tengok satu benda yang hebat ni, kalau dalam bahasa Arab dia panggil at-ta'ajub. Kita pun sebut ta'ajub. Ta'ajubnya kan, ta'ajub ni maksudnya benda yang hebat. Kita rasa hebat tengok sesuatu benda. Begitu juga ujub, orang yang memiliki sifat ujub kan. Sifat ujub ni orang rasa diri dia hebat, gitu kan. Dia ta'ajub ni maksudnya ta'ajjaba, benda yang hairan, yang hebat. Jadi Nabi SAW sebut ajaban li amril mu'min, satu kehebatan bagi orang beriman ni, yang tak ada pada orang lain, dia ada pada orang beriman ni. Ajaban li amril mu'min, satu keajaiban, satu kebaikan, satu kehebatan terhadap orang beriman ini, dalam semua keadaan mereka mendapat kebaikan. Apa sahaja yang Allah berikan kepada mereka ni baik untuk mereka. Ni kehebatan orang beriman. Apa sahaja kehidupan yang Allah berikan pada dia, dia anggap, bukan dia anggap, dia rasa itu baik untuk dia. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada habuan baik seperti ini kecuali bagi mereka yang beriman. Orang beriman je dapat. Apa dia? Ada dua, kata Nabi SAW. In asabathu sarra'u syakar, apabila dia mendapat kesenangan, Allah bagi dia senang, maka dia sentiasa akan bersyukur pada Allah Ta'ala. Fakana khairan lah, maka syukur itu baik baginya. Maksudnya Allah kurniakan dia rezeki yang banyak, dia bersyukur. Tanda dia bersyukur, dia buat apa? Dia menikmati kemewahan yang Allah bagi pada dia untuk diri dia dan orang lain. Kita bukan iman Sayyidina Abu Bakar, kita bukan iman Sayyidina Uthman. Bila ada harta kekayaan, guna sikit, kena guna. Jangan sibuk semua disedekahkan. Saya sedekahkan duit EPF saya 200,000 ni, berapa dapat duit EPFG? 200,000. Dan berapa saya nak infak semua Masjid An-Nur? Jangan infak semua Masjid An-Nur, lepas tu menyesal, malam-malam korek balik tabung. Jangan. Kita bukan iman para sahabat. Kita kena bahagi-bahagikan. Zakat wajib, okey, lepas tu sedekah sunat. Kongsi rezeki yang Allah berikan pada kita, pada orang lain. Ada rasa, orang kata apa, ada rasa bukan simpati je, empati sekali. Rasa menjiwai orang yang susah, kita bantu. Paling tidak pun jiran kiri, kanan, depan, belakang kita, kita kena pastikan mereka ni tak ada yang susah, kita bantu mereka. Kongsi rezeki.
Itu sebab orang Melayu ni, satu kehebatan orang Melayu ni, suka buat doa selamat. Suka buat doa selamat. Sebab imam-imam badannya tough, semua asyik nak baca doa je. Lepas tu pula lauk-lauk imam ni sedap. Kalau rasa nak lauk sedap, kena jadi imam. Hidangan, kalau malam makan malam dengan siakap lah apa. Kenapa jemaah kata kami tak dapat siakap? Imam memang special. Kalau nak makan siakap, jadi imam. At'imut ta'am, itu memang Nabi pesan. Nak mengeratkan silaturahim, kena bagi makan. Sebab itu kita banyak buat doa selamat. Bagus, lepas ni open house apa semua kan. Open house kita pergi. Saya tengah hari ni ada orang ajak saya makan dekat Pantai Remih. Datang makan ketam dengan udang. Pergi. Yang senang dapat udang ketam. Pergi. Fresh. Tengah hari ni ada orang jemput. Pergi Cara kita nak mengeratkan silaturahim memang dengan memberi makan. Saya ada sembang dengan satu orang Arab, Syekh Usamah. Dia datang masjid saya hari tu. Habis tu kita makan dekat rumah Datuk Radhi Manan dengan Datuk Normah, panggil makan. Dia tak pandai cakap Melayu. Dia kata Al-Maliziyun aktsarut ta'am. Dia kata orang Malaysia ni asyik makan je, dia kata. Makan. Betul Datuk Rumah kata, panggil dia paling banyak makan. Makan manis banyak gitu kan. Lepas saya kata kat dia lah, at'imut ta'am, Nabi kata bagi orang makan. Sebab itu cara kita mengeratkan silaturahim. Dia tak fikir dia orang Arab. Kalau orang Arab dah sayang kita, saya belajar di Jordan dulu, dia jamu makan. Ni satu kelebihan orang Arab. Orang Melayu punya style masak cukup-cukup. Lebih pun tak nak, kurang pun tak lagi. Kalau boleh cukup-cukup je. Disukatnya pinggan tu sekali je. Kalau buka puasa tu ambil sekali makan je. Tambah tak boleh, tak cukup. Arab punya style lain pula. Arab punya style, saya masa belajar di Jordan dulu, dia panggil pelajar-pelajar Malaysia datang rumah. Kami makanan dalam, tak ada berkuah. Masih ingat makrubah, masakan antara makanan rasmi Jordan. Satu talam, dia kata setiap talam 4 orang je. Ada berapa orang? Kalau 20 orang, ada 5 talam. Satu talam, seekor ayam. Nasi tak saya kira lah. Ini at'imut ta'am ni, bagi makan. Dalam tu ada kambing, ada ayam. Setiap talam ada seekor ayam. Kita dengar seekor ayam makan 4 orang, boleh tak? Ayam ni bukan jenis-jenis kita yang kalau drumstick tu jenis gigit sekali habis lah. Ini besar, tak habis. Kita orang kata tu Omar tak habis. Tak apa, halas tak habis, tak apa. Sebab jenis orang Arab, kalau jamu orang makan tak habis, tandanya tetamu tu kenyang sangat sampai tak habis makan. Kalau habis semua, dia rasa tetamu tu tak cukup, aib untuk dia. Tapi dia membazir pula ya tak? Kita tanda cukup, habis. Tak cukup, membazir. Kita orang perhati apa yang dia orang buat. Dia orang kutip balik talam-talam sisa-sisa makan kita ni. Dia buat apa? Bawa pergi dapur, dia pemasuk balik dalam periuk, dia panaskan, tuan rumah makan balik sisa-sisa makanan kita tu. Masya Allah. Itu satulah yang saya salute dengan orang Arab. Orang Arab yang baik lah. Kita tong sampah, daging dia kata geli, tong sampah. Tapi orang Arab tidak. Baik, at'imut ta'am, bagi makan. Tanda orang bersyukur pada Allah Ta'ala. Berkongsi rezeki. Banyaklah konsep syukur ni. Sebab apa Nabi kata apa? Allah Ta'ala kata apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, Allah akan tambah. Apa tanda dia bersyukur? Infak harta. Tidak lain tak bukan lagi, dia beribadat pada Allah Ta'ala seperti mana dalam suratul Kautsar Allah ajar Nabi SAW. Saya pernah sebut mungkin di sini. Apa kata Allah Ta'ala? Inna a'tainakal kautsar
wahai Muhammad, kami memberikan kepada engkau satu anugerah, telaga Al-Kautsar, yang tidak diberi kepada para anbiya yang lain. Siapa yang minum air telaga Kautsar ini, khususnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazma'u abadan hatta yadkhulul jannah. Dia tak akan rasa dahaga sehingga dimasukkan ke syurga Allah Taala. Allah bagi satu anugerah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga Al-Kautsar. Maka Allah ajar Nabi tanda ataupun hendaklah kamu zahirkan kesyukuran dengan pemberian Allah ini dengan apa? Fasalli li rabbika, tunaikan solat. Jadi orang yang tunaikan solat, beribadat pada Allah Ta'ala ini, tanda dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Itu maksudnya apa? Zahirkan kesyukuran. La in syakartum, kalau kamu syukur, syukur dengan beribadat. Wanhar, sambungan daripada ayat Al-Kautsar, iaitulah sembelihan. Sembelihan ni maknanya apa? Kita sembelih korban, daging-daging, masak, bagi yang mentah, kongsi dengan orang. Ni tandanya kita apa? Kita at'imu ta'am, bagi makan. Tanda kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi orang beriman, bila diberi kebaikan, kelebihan, dia bersyukur dengan dia berkongsi harta kesenangan dengan orang lain. Wa in asabathu darra'u sabar. Yang kedua pula, sifat orang beriman ini, bila diuji dengan musibah, dia bersabar. Wa in asabathu darra'u sabar. Allah bagi dia macam-macam musibah, dia sabar. Fakana khairan lah, maka itulah baik. Musibah itu baik untuk dia. Sekarang ni kan, kita kalau nak berjalan sekarang ni memang kena hadap jam, kena sabar. Tadi Imam Nordin tanya saya, Ustaz balik Kedah? Saya balik Kedah hari Isnin, Selasa, 4 kali balik Kedah. Raya pertama balik Kedah, raya ketiga balik Kedah, raya keempat balik sini balik. Berapa jam? Ada star ke Ipoh 7 jam. Sabar nak macam mana? Bos saya Ustaz Azam daripada Terengganu balik ke Ipoh 13 jam. Macam mana ngadak 13 jam tu? Sabarlah. Macam mana? Kan boleh terbang pun. Kan? Jadi maksudnya orang beriman ni, apa saja kesusahan yang Allah berikan pada dia, dia akan bersabar. Sabar itu baik untuk orang beriman. Nak cerita bab sabar ni, kita macam-macam ujian yang kita berhadapan di dunia ni. Antara ujian yang terbesar untuk kita adalah halangan untuk kita melakukan kebaikan. Itu ujian yang terbesar. Sebab kita ada satu makhluk yang pernah berjanji dengan Allah Ta'ala untuk mengganggu urusan ibadat kita di dunia. Itu ujian yang terbesar. Ujian terbesar kita adalah ujian syaitan, iblis yang menghalang kita untuk melakukan kebaikan. So kita kena lawan. Syaitan ni tak boleh buat apa dah. Ada satu orang pencen, bukan orang pencen lah, isteri kepada orang pencen, jumpa saya, dia kata, dia seorang datin. Saya rasa lah Ustaz, suami saya ni kalau mati masuk syurga, mudahlah. Kenapa? Saya tengok kehidupan di depan pencen ni, ya Allah, smooth je. Quran setiap hari kan, masjid pergi. Kalau nak kata pergi mengetik kedai kopi pun tak ada juga, balik rumah terus. Tak ada nak ngumpat orang. Macam tu lah lebih kurang. Saya rasa masuk syurga terus. Jangan rasa begitu. Kadang-kadang orang yang solat ini boleh masuk neraka. Kadang-kadang orang yang tak solat tu boleh masuk syurga pula. Yang solat itu mungkin Allah uji dengan keselesaan dia tunaikan solat setiap hari, tapi ada satu ujian, kemungkinan dia ada rasa ujub, takabbur, riak dan sebagainya. Ini yang paling susah ujian untuk kita. Ini dia kata ujian iblis mengganggu orang solat ni. Jangan berada di zon yang selesa. Allah uji kita pelbagai cara. Mungkin orang yang tak solat, Allah uji dia dengan dia susah nak ke masjid. Tapi orang yang solat ni, Allah uji dia dengan
keseronokan dia melakukan ibadat, dia rasa ibadat dia hebat. So macam mana? Dalam konsep tasawuf ni, tidaklah langsung kita meninggalkan ibadat terus. Oh kalau macam tu tak ibadat lah. Tak, kena ibadat juga. Sebab ibadat ni, solat khususnya, konsep ataupun hikmah pensyariatan solat, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita kena melakukan solat. Tapi nak cerita bahawa ujian terbesar kita adalah ujian iblis la'natullahi alaihi, ataupun syaitan la'natullahi alaihi. Dia sentiasa menghasut kita supaya terpesong daripada rahmat Allah Ta'ala. Itu maksud syaitan. Syatana ni maksudnya ba'udah. Syatana bahasa Arab maksudnya ba'udah. Apa maksud ba'udah? Ba'idun. Ba'id ni jauh daripada kerahmatan Allah. Dia bawa kita supaya jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Sebab dia janji pada Allah Ta'ala dalam Quran. Apa kata dia dalam Quran? Dia kata apa? Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah kata apa? Fakhruj minha, keluar kamu daripada syurga. Allah usir dia keluar daripada syurga. Fa innaka rajim, sungguhnya kamu ni direjam. Maksud direjam ni apa? Kamu ni buat maksiat pada Allah Ta'ala, kamu engkar, kamu dihumban keluar daripada syurga Allah Ta'ala. Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin, kamu akan diberi kelaknatan sehingga hari kiamat, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ini syaitan minta pada Allah Ta'ala sendiri. Iblis minta, wahai Allah, boleh tak kau lewatkan ajal aku pada satu masa kelak akan datang? Minta Allah lewatkan ajal. Allah kata apa? Qala fa innaka minal munzirina ila yaumil waqtil ma'lum. Okey, aku lewatkan ajal kamu sampai hari kiamat, sehingga ditentukan kiamat itu bila. Wahai Allah, disebabkan kau dah lewatkan ajal aku. Qala rabbi bima aghwaytani. Wahai Allah, kau dah sesatkan aku, kau lewatkan ajal aku, boleh tak aku nak minta satu benda? Apa dia? Dia minta pada Allah Ta'ala, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard. Boleh tak aku nak menghias hati-hati hamba-Mu di dunia supaya mereka cintakan dunia dan mereka sesat daripada jalan kebaikan. Diminta pada Allah Ta'ala. Dan Allah kata apa? Allah bagi, silakan. Kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba Allah Ta'ala yang Allah kurniakan keikhlasan pada diri dia. Orang yang ikhlas, dia tak akan sesekali terpedaya dengan godaan syaitan, iblis la'natullahi alaihi. Ini ujian terbesar bagi orang beriman. Jadi kena apa? Kena sabar. Seronok tidur pada waktu subuh, waktu hujan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita buang selimut kita. Tak seronoknya nak tidur, tak seronok nak sambung tidur, terpaksa buang sifat nak tidur, buang selimut. Kena sabar dengan ujian selimut tersebut. Puasa 6 tak habis lagi, tinggal 6 hari Syawal, ujung, ambil yang ujung. Orang ajak makan, nak buka puasa, nak makan apa semua. Sabar dengan ujian. Kawan ajak pergi makan, kita ada 6 hari lagi puasa, tak selesai puasa 6, ada 6 hari lagi bagi Syawal. Kena istiqamah betul-betul, kena lawan ajakan kawan-kawan ni, sebab pahala besar. Thumma atba'ahu sittan min Syawal. Orang yang puasa Ramadan, dia puasa bulan Syawal, seolah-olah dia puasa 1 tahun seluruhnya. Kita nakkan fadilat tu, kita tinggalkan, ataupun kita berjaya menolak ujian. Tolak ujian itu dengan kesabaran. Ini kena buat. Ya. Baik, jadi ada 2. Kita ulang balik. Ada 2 kata Nabi SAW, kebaikan bagi orang beriman. Bila Allah bagi kebaikan pada dia, dia bersyukur. Dan bila Allah bagi ujian pada dia, dia bersabar. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, sebagai penutup, kadang-kadang Allah bagi kita ujian ni, kita tak nampak apa dia punya hikmah dia. Itu sebab orang beriman ni, al-hikmatu dhalatul mu'min.
Hikmah ni satu benda yang hilang bagi orang beriman. Orang beriman dia akan cari hikmah. Sebab apa ya? Sebab apa Allah bagi begini? Dia akan tengok, oh ada kebaikan. Saya nak bawa satu cerita berkenaan dengan seorang raja yang suka memburu dalam hutan. Yang kadang-kadang dia tak nampak hikmah ketentuan Allah pada dia. Kadang-kadang dia rasa benda yang tak baik tu tak baik untuk dia. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kita sangka benda yang kita tak suka tu tak baik untuk kita, sedangkan dia baik untuk kita. Kadang-kadang benda yang kita suka tu kita rasa dia baik untuk kita, sedangkan dia tak baik untuk kita. Ni Allah sebut dalam Quran. Ada satu cerita seorang raja yang suka memburu dalam hutan. Ini hikayat lah, hikayat. Dia tak ada dalam Quran hadis. Tapi bagus cerita ni. Raja ni memburu, biasalah kalau raja turun kan, ramai lah pegawai-pegawai ADC dia, pegawai pengiring lah, apa semua kan. Apa tu, SS-nya kan. Ramai, MB-nya. Jadi ramai. Bila raja suka memburu, pegawai-pegawai ni kena ikut. Memburu, suka tembak burung. Gemar, raja tu gemar tembak burung. Pergilah lebih kurang 10 orang ikut tuanku ni, raja. Pergi memburu dalam hutan, tembak burung. Tiba-tiba mereka ni dikepung oleh satu kumpulan perompak. Perompak ni kepung dia orang ni. Dia tengok raja, dia tahu raja, jom kita rompak. Suruh himpun ramai-ramai. Ambil setiap seorang ni menteri besar ni banyak kereta ni, ambil semua kereta yang ada pada dia, bagilah apa semua, jam, gelam meh apa semua. Raja dulu pakai meh. Ni siapa ni? Ni Datuk SS ni. Ni ambil semua ni. Ni siapa? Ni siapa? Semua ambil ni, orang-orang besar. Sampai orang terakhir raja. Ni raja ni, ambil semua barang yang dia ni. Ni kaya ni, raja. Dah ambil semua. Perompak tu pun pergi dekat tangan dia, tengok, ada cincin ni mesti cincin turun-temurun ni, emas ni, kaya ni. Cabut cincin. Dia nak cabut cincin, tak boleh cabut. Pasal apa tak boleh cabut ni? Macam mana kau pakai cincin ni? Bapak aku dulu kuroi, aku ni gemuk sebab tak boleh nak masuk cincin. Aku masukkan juga sebab ni cincin raja, kena pakai. Habis macam mana nak keluarkan ni? Habis tak boleh keluar, nak buat macam mana? Kami macam mana pun nak juga cincin ni. Kalau tak dapat cincin ni, semua ni kami bunuh. Nak juga cincin raja. Kalau tak, kami bunuh semua. Nampak ni. Jadi raja ni pun pening. Macam mana nak keluarkan cincin ni? Nak cari bomba dalam hutan ni, tak ada nak potong cincin, tak nak potong. Lalu dia kata, tak apalah, nanti sekejap saya tanya saya punya penasihat. Penasihat dia ADC dia lah. ADC tuanku tanya, macam mana nak buat ni? Kamu bagi dia cadangan, aku ikut apa jua cadangan kamu, aku ikut, kata dia. ADC ni kata, tuanku tak ada cara lain melainkan kita kena terpaksa potong jari tuanku ni. Ya, potong je, kata perompak ni. Lalu potong jari, dapatlah cincin. Dapat cincin, raja ni murka lah. Jari hilang satu, tak sedih. Dalam perjalanan balik ke istana, sampai ke istana, raja ni marah dekat ADC dia ni. Dia arahkan pegawai istana, sumbatkan ADC ni dalam penjara, masukkan dia dalam penjara. Disebabkan dia lah hilang jari aku satu, masuk dalam penjara. Jadi yang ADC ni pun kata, tadi suruh bagi nasihat, dia ikut je. Bila aku dah bagi nasihat, kena sumbat penjara, tak apalah, masuk dalam penjara. Dia redha. Tuanku ni teruskan lagi pegang-pegang hobi dia memburu, pergi dalam hutan. Dah kena rompak tak serik, pergi juga memburu. Bila pergi memburu dalam hutan, tinggal 9 orang lah, seorang dah masuk penjara. Sampai dalam hutan, dia memburu, tiba-tiba kena kepung lagi. Pula dah kena kepung pula. Kali ni apa pula, emas semua dah tinggal dah, tak boleh nak rompak dah, takut nak bawa. Tiba-tiba kumpul. Yang kumpul ni jenis orang-orang dalam, saya pernah tengok Cannibal Holocaust ni, jenis orang makan orang pula. Kumpul ni, kami lapar ni, kami nak makan, kumpul seorang-seorang ni nak buat sup.
Sebelum nak makan kami nak tengok seseorang dulu. Yang ini, ni sedap makan. Ni kita buat nasi biryani. Ni buat kari. Ini buat semua. Sampai dekat raja ni, yang ni mesti sedap ni. Lepas tu ada seorang kata, nanti jap. Cuba tengok jari dia, kena potong. Gamak ni mesti kencing manis penyakit. Jadi, tak adil. Orang tua, kami tak nak kamu. Jari kamu kena potong tu mesti kamu penyakit kencing manis. Pergi, kami tak nak kamu. Daging kamu mesti tak sedap. Raja ni pun balik. Yang 8 orang tadi, semua selamat kena masak. Raja ni balik, sampai kat istana. Dia pergi penjara. Dia jumpa edisi dia yang disumbat dalam penjara tu. Dia buka dalam penjara tu. Dia peluk edisi dia. Biasalah tuanku dengan edisi ni rapat. Jadi edisi tuanku ni dia kata, pasal apa dia peluk aku pula? Kan dia murka pada aku. Kenapa tuanku peluk saya? Kan tuanku murka pada saya. Dia kata, terima kasihlah disebabkan kamu suruh aku potong jari hari itulah terselamat satu badan aku dimakan oleh orang makan orang tadi. Nampak? Nak ceritanya disebabkan satu jari tadi tu kena potong. Dia mula tak, dia ingat apa benda suruh potong lah sumbat dalam jari, dia tak boleh terima kenyataan jari dia hilang. Tapi disebabkan jari dia hilang tadilah terselamat satu badan dia dimakan oleh orang makan orang tadi. Kan nampak hikmahnya? Allah bagi. Kadang-kadang ujian kita tak nampak hikmah kejap tu. Hikmah tu kemudian. Oh ya ke tuanku? Mana yang lain? Lain semua habis selamat dimakan. Kecuali aku seorang, disebabkan jari aku satu ni tak ada. Orang yang nak makan orang tu kata aku ada kencing manis, dia orang tak nak makan aku. Lepas tu edisi ni pula peluk balik tuanku. Terima kasih tuanku. Pasal apa kamu ucap terima kasih kepada aku? Disebabkan tuanku sumbatkan saya dalam penjara ini jugalah menyebabkan saya selamat dimakan. Kalau tak saya pun kena makan juga. Dua-dua selamat. Kalau yang edisi tu pergi sekali, dia pun kena makan sebab badan dia sihat. Itu kadang-kadang orang tak nampak hikmah. Jadi al-hikmatu dalatul mu'min. Hikmah ni satu benda yang hilang bagi orang beriman, dia akan cari. Apa sebab? Apa sebab? Apa sebab? Jadi berpandukan hadis ini, kalau Allah bagi kita kesenangan, kita bersyukur, itu kebaikan untuk diri kita, kita share, kongsi kemewahan yang Allah bagi pada kita. Kalau beri ujian, kita kena sabar pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan sekalian, mudah-mudahan Allah kurniakan kita kesabaran yang tinggi dan kesyukuran yang hebat. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita bersama orang beriman dan mati bersama dengan para anbiya, para salihin, mudah-mudahan insya-Allah. Yang baik pada Allah yang di saya sendiri, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la bainana wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.